Hello and Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Sebelum tu macam biasa tekan subscribe dulu, like and share. Okay, sebelum kita teruskan, sebelum tu saya nak cakap, saya buat video ni pada waktu siang sebab saya tak buat pada malam sebab video ni macam dia tak seram tapi dia macam creepy sikit lah. So kes minggu ni ada kaitan dengan kes yang baru-baru ni viral TikTok yang lagu Barbie doll tu, yang lagu Ego tu. Latar belakang kisah berkenaan dengan seorang lelaki yang mengumpul anak patung. So memang betul cerita tu, kisah Anatoly Moskvin dan juga anak patung dia. Okay, kes ni berlaku pada tahun 2011. So pada tahun sekarang ni baru dia macam viral. Pada tahun 2020 ni baru orang macam viral. Apa sebenarnya kes Anatoly Moskvin ni sebenarnya? Jom kita sambung dengar. Pada tahun 2011, gempa satu Rusia di mana seorang lelaki mempunyai hobi yang pelik dalam hidup dia. Secara rangkumannya untuk kes ni, apa yang kata-kata yang sesuai adalah where the facts are worse than fiction, di mana fakta tu lebih teruk lagi daripada fiction. So saya dah bagi warning awal-awal yang macam tak nak dengar tu tak payahlah dengar. Kalau ada sound-sound menjerit ke apa ke, minta maaf awal-awal. Okey, sebelum tu saya akan bagi dulu latar belakang Anatoly ni. Nama sebenar dia adalah Anatoly Yuryevich Moskvin. Dia ada parents dia yang bernama Yuri Fedorovich dan Elvira Alexandrovna. Moskvin ni kalau korang nak kena tahu, dia ni sebenarnya duduk dengan mak bapak dia tau. Dia ni lahir pada tahun 1 September 1956 tapi kejadian ni berlaku pada tahun 2011. Pada waktu tu dia berumur lingkungan 55 tahun macam tu, dan dia adalah seorang yang berbangsa Rusia. Dia merupakan lepasan Universiti Moskow dekat Rusia. Dia adalah pensyarah dekat universiti yang terkenal juga dekat Rusia, iaitu Nizhny Novgorod Linguistic University, susah nak sebut belit-belit ni, iaitu Institusi Pusat Bahasa Antarabangsa. Dia juga merupakan seorang Russian philologist dan juga pakar sejarah. Dia ni sangat mahir bercakap 13 bahasa. Dia ni juga adalah seorang jurnalis. So pada tahun 2011 ni dia ditahan selepas dia memumiakan 26 mayat kanak-kanak perempuan yang berusia lingkungan 3 hingga 15 tahun. Dan juga half artikel cakap 29. So saya nak cerita macam mana, apa kes sebenarnya Anatoly Moskvin ni. Okay, Anatoly ni dia pada waktu kecil ni dia ada sejarah dia tau. Dia dikenali sebagai seorang yang sangat pandai. Kalau dekat dalam kelas dia tu memang always rank nombor satu. Dan dia seorang ahli pegangan Soviet yang sangat kuat. Tahu kan ahli Soviet ni macam sebuah Rusia ni sebuah negara yang diperintah amat strict lah. Walaupun dia pintar dan juga dia ahli Soviet, tapi dia ni sering sangat dibuli dekat kelas. Faham tak? Sebab budak-budak pandai, macam saya cakap sebelum ni, macam kes bully yang saya cakap sebelum ni. Boleh tengok video kes bully sebelum ni macam mana. So memang dia seorang yang sangat pandai dan juga sering dibuli dekat sekolah. Dan itu menjadikan dia ni seorang yang kurang bergaul tau dengan kawan-kawan dia dekat sekolah. Dekat Rusia ni, sekolah diorang ni wajib untuk satu hari tu untuk kutip semua kertas-kertas yang boleh dikita semula. Pada 4 Mac 1979, pada waktu tu dia berusia 12 tahun. Dia ni dengan kawan-kawan dia ni, semua diorang ni kena keluar kelas lah kutip kertas-kertas tu kan. Masa dia kutip kertas tu, dia termasuk dekat sebuah halaman rumah. Dia nampak ada 2 orang lelaki pakai jubah hitam, serba hitam, letakkan lilin dekat atas sebuah keranda dan juga menyanyikan sebuah lagu bahasa asing. So dia jadi macam curious kat situ. Dia macam apa benda kan orang-orang lelaki ni tengah buat kan. So masa dia berundur tu, tiba-tiba bahu dia pop, dipegang, dia toleh. Ada seorang lelaki yang sangat besar angkat dia, meronta-ronta dia untuk dilepaskan. Lelaki tu terus bawa dia dekat dalam keranda tadi, di mana dalam keranda tu terdapat seorang mayat kanak-kanak perempuan, Natasha Petrova, yang berusia 11 tahun pada waktu tu. So ibu Natasha ni pergi cium dahi Anatoly ni, macam pujuk lah kan. Dia bagi gula-gula, dia bagi apple, and then dia kata dia akan bagi duit kalau buat apa yang dia cakap. Dia ni memang nangis sebab dia memang tak nak kan. Tapi orang yang mengawal dia tu lagi kuat lagi daripada jeritan dia. Faham tak? Kira orang badan besar kan yang kawal dia tu. Masa dia diletakkan dekat dalam sebuah keranda ni, lelaki ni tolak kepala dia, cium mayat kanak-kanak tersebut sebanyak 3 kali
dan diarah untuk sarungkan cincin tembaga dekat tangan Natasha ni dan juga tangan dia sendiri, dan ditutup, dan juga dia dinyanyikan lagu bahasa asing yang dia dengar tadi. So tak lama lepas tu diorang buka balik keranda tu, diorang angkat dia, diorang letak dekat luar, and then diorang bagi duit dia dalam amount yang sangat besar. Dalam berjalan balik tu dia memang tak makan langsung buah-buah tu, dia memang buang je buah-buah tu, tapi duit tu dia ambil, dia pakai. Dia tak bagi tahu siapa-siapa pun pasal dia ditahan oleh lelaki asing, dimasukkan dekat dalam keranda ni selama 40 hari. Lepas daripada tu, dia setiap malam mesti mimpi Natasha ni. Jadi benda tu yang sangat ngeri bagi dia. Anatoly ni dia bagi tahu dekat mak bapak dia tahu pasal mimpi tu. So parents dia ni bawa lah pergi dia jumpa doktor. Tapi doktor cakap ini tak ada masalah besar pun. Macam doktor cakap, jangan risau. Sebenarnya Mosby ni dia dalam fasa peralihan. Yang maksudnya dia untuk jadi akhir balik. Doktor just bagi dia ubat untuk mudahkan dia tidur saja. Lepas daripada dia makan ubat yang disarankan oleh doktor tu, dia still lagi dapat mimpi yang sama mengenai Natasha tu. Tak lama lepas tu, satu hari ni dalam mimpi tu juga Natasha bagi tahu dia, aku boleh untuk tak hadir dalam mimpi kau, tapi kau ambil gigi kawan kau and then kau buat ritual dengan gigi tersebut. So besoknya dia pergi sekolah, kawan dia ada cakap patah gigi. Macam betul ke? And then dia pergi rumah kawan dia tu, dia ambil gigi. Lepas dia ambil gigi tu, dia buat ritual dekat gigi tersebut. And then pada malam berikutnya dia tidur, memang tak langsung Natasha hadir dalam mimpi dia. So kalau korang dengar cerita ni macam, ya Allah, merepeknya, boleh make sense ke? Ini penyataan daripada Mosby sendiri. Saya tarik ke cerita. Tak lama lepas tu dia dah makin membesar. So bila dia membesar ni, dia macam tiba-tiba minat dia beralih kepada aktiviti-aktiviti yang mistik ni, faham tak? Alam ghaib, perkuburan, semua benda-benda ni. Tambahan lagi, dia masuk universiti, dia ambil kos filologi. Kos filologi yang mana berkaitan yang menerapkan kajian bebas. Dia memang bergaul dengan macam-macam jenis pengikut, antaranya pengikut Lucifer, dan juga dia ikut ritual tertentulah yang mana menjadikan mayat ataupun binatang sebagai korban, dan juga pantang makan itu, pantang makan ini, minum ini, puasa dan sebagainya. Dia ikut semua benda tu. So tak lama lepas tu dia tamat pengajian, dia menjadi seorang pensyarah dan dia mengajar dekat Universiti Nizhny Novgorod. Banyak gila dia terbitkan antara kamus Rusia ke Inggeris dan kamus perkataan asing dan kamus fraseologi. Dekat masa universiti ni dia dikenali tau sebab dia macam seorang yang sangat peramah, ramai kawan, dan juga dia genius. Dia memang mudah didekati. So sampailah satu tahap ni, adalah standard lah kan, bila kita dah berjaya mesti ada orang yang tak sebulu dengan kita kan. Macam ada orang yang dengki dengan kita, perut busuk dengan kita. So diorang ni macam ada saingan sengit untuk pegang jawatan dekat universiti dia. Berlaku banyak gila perselisihan dekat universiti tu. Dia ambil keputusan, dia stop, dia berhenti kerja dekat universiti tu dan dia fokus pada penulisan dia pula, dan dia buat private tuition lah untuk ajar sejarah dan juga sastra. Pada tahun 2006 sampai tahun 2010 banyak gila karya pasal perkuburan dan juga sejarah Nizhny Novgorod tu. Ada satu artikel ni dia tulis pasal sejarah pencerobohan orang Mongol ke Rusia yang memperkosa ribuan wanita pada abad 13 hingga 15. So buku ni memang kena kecam gila oleh netizen sebab netizen diorang kebanyakannya ada yang berasal daripada Mongol. Ini mendapat perhatian pihak berkuasa lah. So dihentikan. Lepas tu pada tahun 2009 pihak berkuasa ni dapat laporan bahawa kubur-kubur dekat Novgorod tu dikorek semula. Pihak berkuasa ni cuma berpendapat bahawa ini hanya dilakukan oleh pihak-pihak ekstremis agama. So memang macam ni bukan perbuatan individu. Kemudian pada tahun 2011 berlaku pengeboman keganasan dekat Domodedovo International. So waktu ni memang terjadinya besar-besaran isu teroris, Muslim teroris. Mosby ni pada waktu ni dia ambil kesempatan, dia pergi dekat kubur-kubur orang Islam ni dekat Batu Nisan tu, dia conteng. Kan ada keratan akhbar mangsa-mangsa yang mati. So orang-orang yang mati tu dia potong nama-nama tu, dia tampal dekat Batu Nisan. Setiap batu nisan. Macam apa hal tu? Apa hal weh dia buat macam ni? Memang dapat aduan sekali lagi pasal perkuburan ni. Pada tahun 2 November tahun 2011 polis ni telah berjaya menangkap dia berdasarkan rakaman CCTV dan sebagainya atas kesalahan conteng batu nisan tu. Selepas dia ditahan ni lah membuatkan pihak berkuasa ni melakukan serbuan dekat dalam apartmen dia yang membuatkan penemuan 29 anak patung berukuran badan manusia, berpakaian, di make up
Dan sebahagian daripada anak patung tu ada kotak muzik dekat dada dia. Oh ya Allah, sumpah creepy guys. Polis ni pun masuk lagi rumah tu, and then ada anak patung dekat sekeliling bilik tu dan ada garaj. So diorang pegang anak patung tu, diorang rasa macam asal keras, diorang korek kertas tu, and then terkejut sebab di sebalik kertas yang dirobek tu ada rangka manusia. Penguat kuasa pada waktu ni memang bawa turun truk dekat depan rumah dia ni. Jiran sekeliling memang kecoh gila. Memang banyak gila macam anak patung dibawa naik truk. Memang jadi macam tanda tanya dekat jiran-jiran kat situ. Esoknya keluar kereta akhbar yang bertulis Mosvin the Puppeteer. Memang terjawablah segala persoalan. Sejurus selepas dia ditahan tu, ayah dia masuk dekat dalam hospital sebab kena serangan jantung. Mak dia pun masuk hospital sebab shock. So diorang ni tak sangka tau anak diorang ni macam ni. Sebab lama juga si Mosvin ni duduk dengan mak bapak dia. So memang tak ada yang pelik lah kan. Mak bapak dia ingatkan itu cuma anak-anak patung biasa je. Faham tak? Ada kawan-kawan mak bapak dia yang datang dekat rumah tu siap puji lagi Anatoly ni. Berkarya jiwa seni lah anak kau ni. Sebab diorang ingat tu arca seni binaan sendiri. Sebab dah 10 tahun anak-anak patung tu disimpan dekat dalam rumah dia. Ada juga anak patung yang disimpan dekat dalam bilik mak dia. Anak patung tu bernama Masha. Mak dia ni dah mula risau sikit sebenarnya sebab dia mula bercakap dengan anak-anak patung ni. Bagi hadiah anak patung Masha ni dekat makcik dia. And then dia cakap dekat makcik dia, dia letak anak patung tu dekat atas kerusi masa dia tengah makan. Ni Masha, jangan takut dengan dia tau. Dia tak akan apa-apakan kita. Macam tu. Ya Allah, creepy. Mosvin ni memang dia bagi kerjasama dengan pihak berkuasa sebab dia memang cerita detail gila dekat pihak berkuasa, cara dia memumiakan mayat tersebut, cara dia pilih kanak-kanak tersebut. So macam mana aktiviti dia ni selama ni, memang terjawab. Kebanyakannya mayat-mayat yang dia ambil itu adalah mati dalam keadaan yang tragis, contohnya macam kemalangan ataupun didera. Dia bagi tahu detail sejarah, nama semua kematian kanak-kanak tersebut. Mayat yang pertama pada 9 Mei tahun 2003. Seorang budak berpakaian blaus putih, skirt hitam, kasut lusuh yang lama, dan budak tu berambut yang sangat panjang. So dia rasa macam sangat kesian. Dia ambil mayat tu. Dia gali mayat ni adalah berikutan mak bapak dia tak setuju untuk dia ambil anak angkat. Macam mana dia memumiakan mayat-mayat tersebut yang boleh bertahan 10 tahun, yang tak bau busuk, yang memang tak ada lalat ke apa ke, elok, siap wangi, siap dipakaikan baju lagi. Dengan cara dia ambil kain ataupun stokin. Stokin tu dia rendam dengan soda dan juga garam. Dia rendam and then dia sumbat masuk dekat dalam badan-badan kanak-kanak tersebut. Dia tukar kain dekat dalam badan kanak-kanak seminggu sekali. Dia jahit kain dengan mayat kanak tersebut. Faham tak? Kanak ada tulang, ada kain, dia jahit sekali kain dengan tulang tu dan buat topeng lilin dekat wajah kanak-kanak tersebut. Dia ikut ukuran and then dia cat pakai kuitik warna kuku tu, lipstick dia semua dia pakai kuitik. Mata mayat tu dia jahit dengan butang dan ada separuh lagi yang dia pakaikan topeng patung lembut yang macam biasa yang kita macam tengok patung bear tu, macam tu. I'm done guys, I'm done. Ya Allah, tak boleh, aku tak boleh teruskan. So tu cara dia memumiakan mayat-mayat tersebut. Korang boleh imagine sendirilah dekat situ kan, macam mana dia. Ya Allah, aku tak boleh nak bayang. Ada lagi kenyataan dia dekat wartawan lagi. Ilmu yang dia belajar ni adalah sebab dia nak hidupkan balik kanak-kanak tu. Dan kanak-kanak ni sebenarnya tak bersalah pun. Mosvin ni dia percaya kanak-kanak ni cuma mati sementara saja. Dia mula-mula tidur dengan budak-budak ni adalah dekat dalam kubur budak-budak tu sendiri, kat dalam keranda tu juga. So lama-lama dia rasa macam tak selesa lah aku nak tidur dekat kubur ni. So dia buat apa guys? Ya Allah, macam tak boleh nak brain gila. So dia rasa macam dia perlu bawa budak-budak ni untuk tidur dengan dia dekat apartmen dia tu. So memang tak ada siapa langsung perasan tahu dia bawa mayat budak-budak ni sebab dalam satu masa dia hanya ambil satu sahaja. Dia juga ada bagi tahu dekat wartawan ni bahawa dia ni sering juga bercakap dengan mayat ni. Diorang ada bahasa diorang sendiri, ada lagu diorang sendiri, ada kediaman bayangan imagine diorang sendiri. Okay, cerita ni memang saya tak reka 100%, memang tak reka. Memang saya search lama gila.
2 minggu saya search untuk cari kes Mosvi ni. Kemudian pada tahun 2012 dia telah dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Masa hukuman tu dijatuhkan ni, ada sebilangan keluarga yang tak boleh terima, faham tak? Diorang cakap sepatutnya Mosvi ni dikenakan hukuman yang lebih teruk lagi. It's supposed to be seumur hidup ataupun hukuman mati. So, mahkamah tambah lagi denda Mosvi ni kena bayar dekat keluarga iaitu sebanyak $75 atas kesalahan kerosakan moral ahli keluarga masa-masa tersebut. But ada seorang bapa daripada mayat budak-budak yang dijadikan anak patung ni, dia rasa hukuman berat tak sewajarnya diberikan kepada Mosvi ni sebab dia rasa macam Mosvi ni jaga anak aku lagi baik daripada aku jaga. Aku tak pernah bagi proper pakaian dekat anak aku tak pernah bacakan buku cerita dekat anak-anak aku. So Mosvi ni memang buat semua perkara benda tu. Dia ni ada masalah penyakit iaitu paranoid schizophrenia yang mempunyai masalah mental. Totally dapat medical treatment. Faham tak? Dia ditahan sepanjang penahanan dia tu, setiap 6 bulan tu ada cek. So sepanjang penahanan Mosvi ni sebenarnya dia telah dipukul oleh pegawai dan juga tahanan dekat situ. Diletakkan dekat dalam sebuah bilik kurungan dan dia juga diberi 15 pil sehari yang dikenali juga sebagai kononnya ubat penenang. So dia ada macam ada perunding tau, macam ada lawyer dia sendiri, dikenali sebagai Violet Volkova. Korang boleh Google search Violet Volkova ni seorang lawyer. So dia memang terkenal gila lawyer dekat Rusia. So, dia memang minta mahkamah untuk pindahkan Moscow ni, planet dekat Moskow untuk pemeriksaan semula dan juga unsur ketidakkepercayaan kepada doktor sekretari tahanan Moscow ni sebelum ni. Pada tahun 2018 Moscow ni telah dapat sokongan untuk dibebaskan, tapi mak bapak dia sendiri pun tak bersetuju dia ni dibebaskan sebab persen tinggi untuk dia lakukan kegiatan tu semula. Dalam tahun 2019 dan juga tahun sekarang dilaporkan dia juga semakin pulih dan juga kerja dekat dalam bidang penulisan dekat Moskow. Dia akan bernikah dengan seorang perempuan yang tak mahu dikenali, tapi yang pastinya adalah perempuan tu adalah seorang yang hidup. So ya Allah, fatal case untuk kali ni. Panjang gila kan cerita kali ni. So memang panjang gila cerita kali ni. Ya Allah, kesimpulan dan juga fakta dia yang utama adalah the fact that Moscow ni dia memang tak bunuh budak-budak ni, tapi dia korek balik mayat budak-budak ni. Aku macam tak boleh make sense kat sini sebab dia percaya budak-budak ni dapat dihidupkan semula dengan cara memumiakan mayat kanak-kanak ni. Dia macam the Egyptian god ataupun dikenali sebagai Anubis zaman kuno Mesir. Korang boleh search sendiri, iaitu di mana dipercayai bahawa dengan memumiakan mayat-mayat ni boleh menghidupkan kembali orang-orang yang dah mati ni. Dia memang ada penyakit paranoid schizophrenia, iaitu masalah mental dia sendiri selepas titik hitam yang pernah berlaku dekat dalam hidup dia pada waktu dia kecil. Korang boleh komen, korang boleh bagi pandangan korang kat bawah sendiri. Macam saya cakap sebelum ni, pandangan korang memang lagi excellent, yang memang saya tak tahu boleh saya tahu sebab dia ada sejarah hitam yang menjadikan dia trauma. Benda tu sebenarnya mendidik dia untuk menjadi seorang yang macam ni lah. But in our perspective as Muslim, benda ni memang forbidden, memang tak boleh sebab roh si mati takkan tenang. So tu je kes untuk minggu ni. Macam macam Alhamdulillah. Okay, terima kasih sebab dengar juga kes untuk minggu ni. Memang panjang ni. Kalau korang rasa macam malas nak dengar, korang stop je sebab rasa macam panjang kot. Korang sebelum tu please subscribe, please penuhi jumlah subscribe saya dengan view saya. Okay, like and share dan jangan lupa follow saya dekat Instagram saya Miss Hulun. Macam biasa, ada apa-apa sebarang pertanyaan atau persoalan boleh DM IG saya dan juga boleh komen dekat bawah. Okay, kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.